Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, isu tentang menjatuhkan, tumbang, menumbangkan kerajaan kini menjadi hangat dalam media sosial. Mentang-mentanglah Anwar Ibrahim memanggil Pakatan Harapan dan memanggil Barisan Nasional untuk bersidang, mereka pula menganggap Anwar Ibrahim dalam keadaan yang terdesak. Tapi sebenarnya siapa yang terdesak? Ikuti ulasan ini sebab saya nak kongsi dengan Anda semua. Siapa sebenarnya yang terdesak? Anwar Ibrahim atau pembangkang atau Mahathir atau siapapun mereka. Karena dalam ulasan ini Anda akan tahu dalang sebenarnya yang menjatuhkan Anwar ditangkap akhirnya dan drama politik Malaysia makin panas. Wah, ini pasti akan menarik perhatian Anda. Jadi sebelum kita teruskan ulasan yang cukup hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci pengkhianat. Kami benci pengkhianat. Baiklah, saudara. Siapa sebenarnya yang menjadi dalang untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim yang ditangkap ini? Apa ciri-cirinya? Dan siapa senarainya? Serta drama politik bagaimana yang akan berlaku dalam seminggu ini. Tidak lama lagi kita akan mendengar dalam persidangan parlimen yang akan berlangsung tidak lama lagi. Persoalannya ialah, adakah akan dibuat undi tidak percaya terhadap Anwar? Saya yakin tiada. Baiklah, satu persatu dalam konspirasi mula tersingkap. Ada yang sanggup jual negara, pecah amanah dan tikam dari belakang demi satu tujuan, yaitu mahu menggulingkan Anwar Ibrahim. Kenapa agak-agaknya mereka terdesak nak menggulingkan Anwar Ibrahim? Bukan karena Anwar Ibrahim tak bagus, dia sangat bagus. Dia bekerja lebih baik daripada orang-orang yang lain. Bahkan ada penganalisis menyatakan Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang paling bagus pernah ada di Malaysia. Tapi kenapa mereka terdesak untuk gulingkan Anwar? Sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda, dengarkan baik-baik. Yang dekat mari dekat, yang dekat mari rapat. Ini ialah Transfector for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Secara umumnya dan ringkasnya, kita tak sembuh-sembuh daripada penyakit karena daya imun badan kita yang tak kuat dan jadi bodoh. Tetapi secara ringkasnya juga apabila imun badan kita menjadi kuat dan gagah serta bijaksana, kita jadi sembuh daripada sebarang jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita karena imun badan kita yang bertindak melawan penyakit daripada dalam. Jadi, Transfector for Life ini mampu membentuk imun badan kita bijaksana, merangsang untuk bertindak dan menyimpan memori, serta mampu mengenal penyakit dari dalam dan daripada luar, mampu mengenal mana yang baik, mana yang jahat. Dapatkan produk ini melalui nombor telepon yang tertera dan ingat, ini peluang Anda untuk mengubah gaya hidup Anda untuk mendapatkan kembali yang sudah hilang selama ini, yaitu kesihatan Anda. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Rakyat Malaysia perlu tahu siapa sebenarnya yang menjadi pengkhianat negara ini. Hari ini, kami mengungkarkan siapa dalang sebenar yang baru saja ditangkap itu. Siapa sangka? Wajah yang selalu tunjuk suci depan media, rupanya mastermind, menjatuhkan kerajaan perpaduan. Dia rapat dengan tokoh-tokoh besar, tapi di belakang tabir, tiada siapa yang tahu mainan beliau penuh dengan kelicikan, penuh dengan kotoran, penuh dengan tikam belakang. Mereka lah yang merancang rusuhan, mereka lah yang merancang kononnya demonstrasi, berjalan sini sana, kononnya mahu menumbangkan dan sebagaimana. Mereka manipulasi media, terutamanya TikTok, Instagram, dan juga media-media lain. Mereka hasut rakyat benci kerajaan. Tapi sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan yang stabil. Inilah politik yang licik. Bila tak dapat kuasa melalui pilihan raya, mereka guna jalan belakang, pintu atap depan. Macam-macam lah yang mereka buat. Mereka tak mampu lagi mengganggu gugat kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim ini. Jadi, apa mereka guna? Guna jalan belakang. Saudara, ini pendedahan mengejutkan untuk Anda semua. Beberapa jam lalu, sumber dalaman mendedahkan salah seorang tokoh kanan yang menjadi penghubung utama antara pemimpin kanan pembangkang dan pihak luar telah pun ditahan SPRM. Nama tidak boleh didedahkan, tapi kaitannya sangat besar. Wah, betul kan nih? Kita pun tak tahu, kita tunggu apa pendedahan seterusnya. Dia dipercayai menyalurkan maklumat sulit kabinet ke pihak pembangkang dengan niat sabotaj dasar-dasar kerajaan.
Plot ini disusun sejak Anwar dilantik Perdana Menteri. Objektif mereka satu saja, buat rakyat hilang kepercayaan, cipta tekanan dalaman, dan akhirnya paksa Anwar letak jawatan. Semalam sekretariat yang dipimpin oleh Mahathir menuntut supaya Anwar Ibrahim letak jawatan, tapi ramai netizen yang menganggap sebagai itu satu kebodohan yang luar biasa. Mahu suruh Anwar Ibrahim letak jawatan, sama maknanya mahu negara ini lingkup di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, kata mereka. Ada juga yang menasihati Tun Mahathir, sudah cukup 100 tahun, cukuplah berpolitik, kata mereka. Tun Mahathir, kalau bukan dia suka, Perdana Menteri itu jahat. Tapi kalau dia suka, semuanya baik, kata mereka. Siapa sebenarnya di sebelah belakang dalang ini? Jo, jangan lupa, siapa yang paling tergugat bila Anwar jadi Perdana Menteri? Siapa yang takut kes-kes mahkamah dibuka semula? Siapa yang selama ini hidup dengan proyek runding terus dan kroni? Pikir betul-betul, Jo. Mulai hari ini saya akan panggil semua orang sebagai Jo. Baru kita rapat. Ya, ini dia bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Kanan, dan beberapa pemimpin ultra konservatif yang masih berangan nak rampas Putrajaya. Jo, kita tahu ada parti tertentu yang kini tengah kemeruk kuasa. Setiap hari kerja mereka bukan nak bantu rakyat, tapi kumpul sokongan jatuhkan kerajaan. Jadi Jo, siapa yang tekan istana dulu lepas PRU 16? Siapa yang kumpul SD, rayu-rayu nak jadi Perdana Menteri lagi? Yang sama juga sekarang backdoor plan. Jo, sekarang ini mereka guna orang dalam. Mereka cipta naratif Anwar gagal. Mereka reka cerita-cerita palsu, kononnya ekonomi jatuh. Padahal ekonomi sekarang paling stabil di rantau Asia Tenggara. Jadi, ini amaran dan pendekatan Anwar. Jo, ingat. Tapi ingat, Anwar Ibrahim bukan sembarangan orang. Dia bukan orang yang sembarangan. Dia luar biasa. Satu dunia mengiktiraf Anwar sebagai pemimpin yang terbaik, pemimpin Islam berpengaruh. Jadi, dia bukan sembarangan orang. Dia bukan seperti Perdana Menteri dulu, yang diam bila dicabar. Anwar melawan, dalam diam-diam melawan, dalam diam-diam merancang lawan, tetap lawan. LTL, masih ingat? Lawan tetap lawan dengan prinsip fakta dan undang-undang. Anwar kini sudah arah SPRM, PDRM, dan LHDN untuk masuk dan siasat. Setiap saluran dana gelap, setiap penyaluran fitnah, dan setiap dalang yang coba tumbangkan kerajaan sah ini. Siapa yang salah akan dibongkar satu persatu. Jadi Jo, dengarkan betul-betul. Dengan ini, Malaysia tidak akan ditentukan oleh pengkhianat. Malaysia bukan milik mereka yang gila kuasa. Rakyat, sedarlah. Jangan termakan propaganda TikTok mereka. Jangan biar mereka jatuh ke tangan. Jangan biar Malaysia jatuh ke tangan orang yang pernah gagal urus pandemik, gagal urus ekonomi, gagal juga jaga rakyat. Dalang sudah ditangkap. Siapa dalang seterusnya? Siapa yang ada rasa patut disiasat SPRM seterusnya? Like, share, dan komen. Kalau Anda suka dengan ulasan ini, share kepada semua orang dan berikan tanda komen Anda. Siapa yang Anda rasa patut disiasat SPRM seterusnya. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Idea ini timbul apabila ramai pembangkang walaun yang mencadangkan Anwar Ibrahim letak jawatan, Anwar Ibrahim berehat, Anwar Ibrahim bercuti. Tapi sebenarnya ramai netizen yang lebih ramai mahu supaya Anwar Ibrahim kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kerana pada waktu ini terbukti tiada satupun pemimpin yang selayaknya seperti Anwar Ibrahim. Semuanya kualiti kelongkang. Semuanya kualiti ke laut. Tiada kualiti langsung, kata netizen. Ada juga yang menyindir. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin pun tidak punya kualiti sebagai pembangkang. Kerana tiada idea. Dan seringkali, kata mereka, mahukah Malaysia mempunyai Perdana Menteri Hamzah Zainuddin?
Oleh sebab itulah, ramai yang mencadangkan beberapa nama untuk dipilih menjadi Perdana Menteri. Jadi sekarang, Anda boleh tolong tulis dalam ruangan komen, siapakah Perdana Menteri yang Anda rasa paling layak. Kalau Anda penyokong Perikatan Nasional menonton video ini, tolonglah sokong siapa yang kamu mahu. Tolong cadangkan siapa yang kamu mahu menjadi Perdana Menteri menggantikan Anwar Ibrahim. Jangan hanya beri idea tapi tiada cadangan langsung. Atau jangan hanya membangkang, hanya mengkritik tapi pun tak ada idea langsung. Yang itu memang tak berguna langsung lah. Okey. Sebelum saya nyatakan beberapa calon yang mungkin Anda suka, saya ingin perkenalkan kepada Anda semua, ini terapi imun Transofector for Life. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh dari sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang jadi bodoh. Kita juga tak sembuh-sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang tak melawan langsung. Jadi, dengan adanya Transofector for Life ini, membantu meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, lebih tinggi daripada semua yang pernah ada dalam dunia ini, dan juga yang membantu mendidik imun badan kita jadi bijaksana supaya dapat mengenal mana satu musuh, mana satu kawan. Apabila dia jadi bijaksana, dia juga akan menguatkan kita daripada dalam dan daripada luar. Dapatkan produk Transofector for Life ini melalui nombor telefon yang tertera dan ingat, ini ialah produk yang diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia, halal, lulus KKM dan diperakui dan juga lulus KKM. Dapatkannya segera, jangan tangguh-tangguh kerana sikap bertangguh mungkin akan membunuh kita semua. Saudara, siapakah next Perdana Menteri pilihan Anda? Calon pertama Perdana Menteri yang seterusnya ialah, mungkinkah Datuk Seri Najib? Mahukah Anda? Atau Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mempunyai rekod rakyat mengibar bendera ketika dia jadi Perdana Menteri? Anda pilihlah sendiri. Atau Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Tun Mahathir sekali lagi. Dengan usia yang baru benar-benar mencecah 100 tahun kemarin, adakah Tun Mahathir masih bersedia kuat untuk menjadi Perdana Menteri? Atau adakah ISY Ismail Sabri Yaakob? Atau adakah Tuan Guru Hadi Awang? Kalau kamu suka Tuan Hadi jadi Perdana Menteri, tolong tulis dalam ruangan komen. Atau mungkinkah Azmin Ali sebagai Perdana Menteri pilihan Perikatan Nasional yang mungkin mereka minati? Ataupun Rafizi Ramli yang sekarang ini menimbulkan pelbagai spekulasi, pelbagai kontroversi, adakah beliau juga disukai menjadi Perdana Menteri? Atau Anda mungkin setuju Lim Guan Eng? Ataukah Nurul Izzah yang merupakan mungkin akan menjadi Perdana Menteri wanita pertama di Malaysia? Ada seorang komen netizen dalam ruangan komen katanya, kalau semua lelaki sudah dicuba sebagai Perdana Menteri, apa kata pula wanita jadi Perdana Menteri? Kata beliau. Ada yang kata, itulah, kita tunggulah siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Namun, menjengah ke ruang komen, rata-rata 95% menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri terbaik dalam 10 Perdana Menteri Malaysia. Calon Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya daripada parti PAS, orang paling layak adalah Tuan Guru, kata seorang netizen. Setujukah anda? Terpulanglah pada anda semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.